KPM. Ada cawan A, cawan B. Lebih kurang je. Saya ada guli. Masukkanlah. 1. Okey. 1 lagi. Untuk cawan B ni saya letak 2 lah. 2. Alamak. Dia terus naik atas lah. Nisa buat apa ni? Macam menarik je. Cikgu Izian, saya jumpa ni cawan 2 ni. Satu dia dah naik ke atas, satu lagi dia dah turun kat bawah. Saya masukkan guli je. Nisa tahu tak sebab dia kenapa cawan B ni turun ke bawah, cawan A naik ke atas? Ke sebab cawan B, saya tengok sekejap cikgu ada lebih guli berbanding dengan cawan A. Ya, sebab tu ke cikgu? Betul-betul, cawan B lebih banyak guli kan? Maksudnya cawan B dengan cawan A apa beza dia? Dia punya apa? Beratlah kot kan cikgu? Ya. Cawan B mesti lagi berat. Betul Nisa. Betul? Cawan B lebih berat daripada cawan A. Berat ni kita dah belajar waktu mata pelajaran fizik tingkatan 4. Jadi hari ni kita nak tahu pula daya paduan untuk dua objek. Daya paduan? Ada dua daya kan kat sini. Ada A, ada B. Maksudnya ada dua daya. Hari ni kita nak belajar tentang daya paduan. Kalau macam tu dah bertukar dah. Kalau macam tu saya nak belajarlah cikgu, macam menarik je. Jom cikgu, saya nak masuk kelas cikgu. Jom. Saya bawa lah guli saya. Kat sana kelas cikgu. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton saluran Didik TV KPM bagi slot menengah atas bersama saya Nisa K. Terima kasih murid-murid yang menonton kami hari ini. Hari ini kita akan sama-sama belajar bagi mata pelajaran fizik. Sebelum kita nak tahu apa tajuk yang kita nak belajar hari ini, jom kita nak persilakan cikgu kita, Cikgu Nur Izian Saleh dari SMK Teluk Panglima Garang, Kuala Langat, Selangor. Hai cikgu. Hai Nisa. Selamat datang. Terima kasih Nisa. Terima kasih cikgu sudi bersama-sama dengan kami hari ini. Murid-murid di rumah, hari ini kita juga dibantu oleh Cikgu Kulina selaku juru bahasa isyarat dari SMK Sultan Abdul Samad, Petaling Jaya, Selangor. Wah, nampaknya semua dah bersedia cikgu di rumah. Jadi, apa tajuk yang kita nak belajar hari ini? Okey, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran fizik tingkatan 5 dengan tajuknya daya paduan. Daya paduan. Tadi Nisa dah buat aktiviti kan? Betul cikgu. Ni cikgu ulaskan apa itu daya paduan. Baik. Okey, daya paduan ni adalah daya tunggal yang mewakili jumlah secara vektor, dua atau lebih daya yang bertindak ke atas suatu objek. Baik. Macam tadi cawan tu ada cawan A dan B, maksudnya ada dua daya. Jadi kita nak dapatkan daya paduan. Sebagai contoh, okey, macam ada gambar rajah dalam slide ni. Okey, ada cawan A dan cawan B contohnya. Okey, pada waktu ini ada daya iaitu daya A, FA, cikgu labelkan sebagai FA, B, daya B. Okey, bila dalam kedudukan yang sama, bermaksud kat sini daya paduan daya A sama dengan daya B. FA sama dengan FB. Okey, dalam keadaan begini dia adalah objeknya adalah pegun, bermaksud daya paduannya sifar. Boleh faham kan? Boleh cikgu. Bila Nisa letak guli, cuba Nisa letak guli tadi, A tu turun bawah. Betul. Bermaksud daya bawah ni adalah daya FA, daya B, FB. Bermaksud di sini FA lebih besar daripada FB. Jadi kat sini daya paduan dia ke arah A. Sebab tu cawan A tu turun ke bawah, cawan B naik ke atas. Baik. Okey. Lagi satu situasi. Okey, bila cawan B pula kita letak lebih guli, bermaksud daya FA di sini, ni daya FB. Kalau kat sini apa Nisa boleh cakap, daya FB dengan daya FA mana lebih besar? Daya
FB, cikgu. Ya, betul lah Ah. Nisa. FB lebih besar bermaksud FA lebih kecil daripada FB. Baik. So maksudnya daya paduan ke arah B dan cawan akan turun ke arah bawah, A akan naik ke atas. Oh, macam itu. Macam mana kita nak jelaskan daya paduan? Kalau yang lagi berat tu dia ke arah yang lagi berat tu lah ya, cikgu ya. Kalau B lagi berat maknanya daya paduan ke arah B. Macam mana murid-murid? Dah dapat dah idea apa itu daya paduan? Sebelum kita sambung mata pelajaran kita pada hari ini, jom kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini di slot menengah atas. Didik TV KPM. Anda sedang menonton slot menengah atas di saluran Didik TV KPM bersama saya Nisa K dan Cikgu Izian. Kita punya tajuk hari ini bagi mata pelajaran fizik ialah daya paduan. Sekarang cikgu, saya nak tahu macam mana kita nak menentukan daya paduan, cikgu. Ada nak kena kira ke? Ada nak kena ukur ke? Macam mana, cikgu? Ya, okey. Kita ada cara menentukan dua daya paduan ya. Baik. Okey, ada 4 situasi. 4 situasi yang Nisa kena tahulah. Baik. Okey, dan murid-murid semua kena tahu. Yang pertama, situasi yang pertama adalah dua daya pada arah yang sama. Okey, contohnya, okey, bulat ni adalah satu objek. Baik. Okey. Dua daya yang bertindak contohnya ada 8 Newton dan 6 Newton. Okey, dua daya pada arah yang sama. Kita boleh kira magnitude. Magnitude bermaksud nilai nilai Baik. daya paduan dengan campurkan ataupun tambah 8 tambah 6 sahaja sebab dia dua pada arah yang sama. Baik. Okey, 8 tambah 6 sama dengan 14 Newton. Okey, jadi daya paduannya adalah ke arah kanan. Kanan. Okey. Okey, ke arah kanan macam inilah ikut slide Baik. saya lah. Okey. So 14 Newton ni adalah jumlah dia. Ini daya paduannya. Ini untuk situasi yang pertama. Baik. Okey, situasi yang kedua pula, dua daya pada arah yang bertentangan. Sebagai contoh, objek yang biru itu, kemudian ada daya sebelah sana adalah 8 Newton, sebelah sini 6 Newton. Okey. Kemudian magnitude daya paduan kita dia berbeza arah. Baik. Kita kena ambil kira dia punya arah. Jadi daya paduan iaitu F sama dengan negatif 8. Negatif 8 bermaksud kat sini bertentangan arah dengan 6 Newton. Bertentangan. Kalau kita ambil 6 Newton tu positif, Baik. yang 8 Newton tu negatif lah. Okay, so negatif 8 tambah dengan 6 akan dapat negatif 2 Newton. Negatif di sini bermaksud arah. Arah. Agak-agak Nisa arah dia ke mana? Ke kiri. Ya, okey. Bertentangan. Kalau ikutkan slide sini ke kiri lah. Baik. Okey, arah daya paduan ke kiri, ke sanalah. 2 Newton. Okey, Baik. situasi yang ketiga. Okey, situasi yang ketiga, dua daya pada arah yang berserenjang antara satu sama lain. Okey, iaitu ada satu daya berserenjang maksudnya 90 darjah. Ya. 90 darjah di sini. Okey, 90 darjah. Baik. Okey. Ni Alamak, sorry. Boleh cikgu? Tak apa cikgu, saya boleh bantu. Okey. Tak ada masalah. Okey, sekarang ni kita nak lihat 90 arah darjah lah di sini. berserenjang, baik. Okey, 6 Newton dan 8 Newton. Okey, macam mana kita nak kira daya paduan dia? Okey, langkah yang pertama, okey, kita lengkapkan segi 4. Okey, Baik. kita buat garis putus-putus macam ni. Okey, kemudian kita gariskan penjuru ni. Penjuru ni ke sini. Ini adalah daya paduan yang kita labelkan sebagai F. Dari sini ada sudut dia lah, Baik. theta. Okey. Jadi cara nak kira ni, murid-murid mesti imbas kembalilah teorem Pythagoras. Mereka belajar matematik tingkatan 2. Baik. Teorem Pythagoras di mana bila cikgu pindahkan 6 Newton di sini, okey, kita boleh nampaklah yang ini C, yang ini B dan ni A. Kalau murid-murid masih ingat teorem Pythagoras, C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 A kuasa tambah 2. B kuasa 2. Kita nak dapatkan C ni. Okey, jadi cikgu buat macam inilah. Okey, F kita iaitu C ni, punca kuasa 2, 8, okey, kalau inilah B ataupun A, 8 kuasa 2 tambah dengan 6 kuasa 2. Okey, bila kita kirakan akan dapat 10 Newton.
Okey, ini baru dia punya magnitude daya paduan. Baik. Belum lagi arah dia. Arah ni bermaksud kita cari theta. Okey, kita cari theta guna tangent. Tangent theta sama dengan 6/8. Okey, mungkin murid-murid terlupa macam mana nak dapatkan rumus ni. Okey, ingat baliklah yang kita belajar dulu. Kalau tangent 6 ni adalah bertentangan. Bertentangan dengan sudut. Bertentangan dengan sudut adalah 6 Newton. Bersebelahan dengan sudut adalah 8 Newton. Tangent bertentangan bahagi dengan bersebelahan dengan sudut. Jadi bertentangan kita adalah 6 per dengan 8. Okey, 6/8 akan dapat ini kita 6 bagi 8 0.75 dapat sudutnya 36.9 darjah. Okey, jadi bila kita dapatkan bentuknya beginilah. F ni adalah daya paduan, magnitude daya paduan iaitu 10 Newton. Arahnya adalah 36.9 darjah. Okey, seterusnya dua daya pada arah yang tidak berserenjang. Okey, yang ini cara dia lain sikit. Yang ini Nisa kena guna jangka lukis. Jangka lukis. Nisa ada tak barang-barangnya? Jangka lukis. Saya ada jangka lukis. Murid-murid jangan lupa jangka lukis kena ada. Jangka lukis, cikgu pun ada. Jangka lukis. Kemudian jangka sudut? Jangka sudut ada. Ada. Okey, dan pembaris? Pembaris pun ada. Okey. Apa lagi saya perlukan cikgu? Okey, jawab soalan lah. Tinggal Baik, kertas lah. okey, jom. Okey, kita cuba. Baik, boleh. Contoh yang ini tidak berserenjang. Ada F1 dan F2 pada sudut alfa. Baik. Okey, cikgu tunjukkannya satu. Cara dia ada dua kaedah. Kaedah segitiga daya dengan kaedah segi empat selari. Baik. Okey, pilih. Mula-mula sekali kita kena pilih skala yang sesuai. Contohnya 1 cm sama dengan 2 Newton. Baik. Okey, kemudian lukis daya mengikut tertib menggunakan pembaris dan jangka sudut dan lengkapkan segitiga daya. Ini contohlah cikgu tunjuk dulu. Baik. Okey. Yang inilah kita punya daya paduan. Daya paduan. Okey. So, kemudian daripada yang kita nak tahu daya paduan ni kita kena ukur di sini dengan sini. Okey, dan kita punya arah dia adalah theta di sini. Baik. Okey, ini langkah kerja dulu nanti kita buat. Kemudian kalau kaedah 2 pula adalah kaedah segi empat selari daya. Kaedah segi empat selari daya sama juga macam segitiga daya, cuma okey, mula sekali sama, pilih skala yang sesuai. Contoh 1 cm 2 Newton. Okey, lukis segi empat selari menggunakan pembaris, jangka sudut dan jangka lukis dan lengkapkan segitiga daya. Baik. Okey, ini contoh Ini saya tunjuk dulu. Okey, kita dah dapat dah menggunakan jangka lukis. Kemudian F ini adalah kita punya daya paduan. Daya paduan. Okey, ukur panjang dan akhir sekali kita cari arah, ukur sudut theta. Okey, Nisa dah bersedia? Saya cuba ya cikgu. Okey. Masih cuba menyerap segala kaedah yang mungkin untuk saya gunakan. Baik, saya cuba. Okey, kita buat yang ini mudah dulu. Baik. Aktiviti 1.2 situasi 1. Baik, murid-murid kita buat sama-sama ya, murid-murid di rumah. Kita tentukan magnitude dan arah daya paduan dua daya yang berikut. Dia pada arah yang sama. Baik. Pada arah yang sama, 12 tambah 12 dengan 15. Okey. Jadi kita kalau arah yang sama kita kena tambah cikgu. ya, betul. Tambah 12 tambah 15 jadi 27 Newton. Okey, jadi arahnya ke kanan lah. Baik. Okey, 27 Newton. Okey, kemudian situasi yang kedua pula. Situasi kedua, okey, berlainan arah. Berlainan tu? arah. Kalau berlainan arah, kalau 15 Newton tu saya ambil yang positif, maknanya 12 Newton tu akan menjadi negatif, arah bertentangan. Ya, betul. Okey, baik. Okey. Jadi, boleh tak kalau saya nak buat 15 Newton tu, saya tambah dengan negatif 12? Betul. Negatif 12 dalam kurungan. Betul. Kalau saya tekan kalkulator saya yang halimunan ni tak bawa cikgu. 15 tolak 12, congak je. Congak je 15. 13 Newton. Betul ke cikgu 13? Ya. Oh, betul. 13 Newton. 3 Newton. 3 Newton. Maaf, 3 Newton. Baik. 3 Newton ya. Okey, arah pada paduannya adalah ke kanan. Okey, Baik. seterusnya adalah situasi yang ketiga. Tentukan magnitude dan arah daya paduan dua daya yang berikut. Okey, yang ini 90 darjah kan? Baik. 90 darjah. Kalau yang 90 darjah ni, cuba Nisa buat. okey, saya cuba ya cikgu. Kita kena lukis garis putus-putus kan cikgu kan? Cuba Nisa lukis. Okey, 1, 2, 3. Okey, saya akan gunakan
kertas jawapan saya. Murid-murid di rumah, jom kita cuba bersama-sama untuk mendapatkan macam inilah jawapan. Okey, 2, 2, 3. Contoh cikgu pun lukis jugalah kat sini kan. Baik. Kemudian kita sambungkan untuk mencari tita. Ini adalah daya paduan. Daya paduan Nisa kat sini. Okey. Dapat tak? Okey. Sekarang ni kita guna teorem Pythagoras. Maksudnya F kita sama dengan punca kuasa. Okey, bila kita cikgu pindahkan kat sini. So jadi 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Okey. 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Lepas tu ini saya akan dapatkan mana nota saya? Apa ni? Jawapan dia 13. Kita guna kalkulator 13 Newton lah. 13 Newton. Okey, ini magnitude dia. Okey, sudut dia pula kita guna tangent juga. Tangent. Tangent theta bertentangan bagi bersebelahan kan cikgu kan? Ya, betul. So 5 lah, 5 per 12. 5 per 12 akan dapat 0.416. 0.416. Sudutnya 22.6 lah. Kalau kita tekan kalkulator. Okey. Okey, so akan dapat macam ni. Dapat. Okey. Cikgu, ini jawapan saya. Ya, betul. Saya cuba Nisa tulis dengan pen yang lebih pekat sedikit supaya murid-murid di rumah pun boleh sama-sama menyemak jawapan mereka. Adakah sama? Cikgu betul jawapan? 22.6 darjah. Sama ya murid-murid di rumah? Ini dia jawapan. Alhamdulillah, terima kasih cikgu. Okey, kita ada lagi satu lagi. Boleh. Saya nak cuba lagi ni. Keempat. Baik. Okey. Situasi yang keempat pula, tentukan magnitude dan arah daya paduan untuk dua daya 10 Newton dan 8 Newton yang bertindak ke atas satu titik. Baik. Sudut antara dua daya tersebut ialah 60 darjah. 60 darjah. Okay. Sementara tu cikgu padam dulu sekejap. Baik. Saya cuba lukis cikgu. Sepatutnya tidak boleh menggunakan pen ya apabila menjawab soalan kan cikgu kan. Tetapi saya nak gunakan pen sebab saya nak bantu rakan-rakan saya di rumah melihat dengan lebih jelas jawapan yang saya nak kongsikan. 60 darjah kita gunakan jangka sudut ni. Kat mana? Kat mana ni? So cikgu letak 1 poin dulu lah. Macam Nisa nak letak 1 poin dulu boleh. Okey, lepas tu Nisa, kita ambil skala dulu. Baik. Okey, kita sebab kalau 10 Newton tu penuh lah kertas Nisa kan. Kita ambil 1 cm sama dengan 2 Newton. Baik. Jadi kalau 10 Newton tu kita ambil 5 cm lah. 5 cm saja. Okey. So cikgu buat besar lah, Nisa buat 5 cm. 45. Sini 5 cm. Terpanjang pula saya punya. Saya tandalah sampai sini. Okey, kemudian Nisa ambil daripada titik tu sudut 60 darjah. Sini. Gunakan jangka sudut. Saya dah dapat dah sebetul dah ni 60 darjah saya ni. 60. Okey. Tepat sekali. Lepas tu Nisa kalau yang atas tu 8 Newton kan. So berapa cm? 4 cm cikgu. Ya, betul 4 cm. 1 2 3 4. Okey. Saya punya ekor ni terpanjang sikit. Saya tandakanlah sampai mana ni. So kita ada 8 Newton dan 10 Newton. Ni 60 darjah. Okey, setakat ini saya lukis macam ni cikgu. Betul? Boleh cikgu? Boleh. Okey. Keluarkan jangka sudut. Jangka lukis. Jangka lukis ya. Okey. Ini jawapan saya. Kemudian? Okey. Lepas tu Nisa ambil yang bahagian tajam tu. Letak dekat sini. Okey. Lepas tu Nisa ambil ukuran yang 10 Newton tu. Baik. Letakkan di titik tengah. Buka sampai 10 Newton tu. Kita lukis. Letak kita nak ukur je dulu. Nisa ukur je. Ukur je dulu. Ukur je. Tak apa Nisa. Laju betul. Tak apa. Macam ni. Okey, ukur je. Lepas tu ukuran tu jangan ubah. Baik. Kita letak dia di sini. Lepas tu Nisa buat macam ni lah. Baik. Okey, saya betulkan. Naik ke atas. Nisa buat satu line ke sini. Satu garis di sini. Tu di sini. Okey, dah. Boleh tu. Okey, kemudian Nisa ambil jangka lukis lagi. Ukur yang 8 Newton pula. 8. Okey. Ni 10. Okey. 10 Newton di sini. Cuba yang ukur dia punya 8 Newton tu panjang dia. Okey. Okey, lepas tu Nisa ambil
ni yang tajam tu letak dekat sini. Jangan ubah dia punya ukuran kita Dah silang. sebut tadi. Kita silangkan dia. Baik. Okey. Ya. 8 Newton. Ukur di sini. Okey, ukur yang 8 Newton. Letak di 10 Newton. Okey, baik. Newton. Okey. Okey. Lepas tu buat apa ni Sa? Kita sambungkan. Kita sambungkan. dia. Sambungkan. Baik. Seperti yang saya jelaskan tadi, tidak seharusnya menggunakan pen, tetapi Nisa sekadar untuk membuatkan ianya lebih jelas supaya murid-murid di rumah dapat lihat bagaimana jawapan ini terhasil. Okey, kemudian kita akan Okey. Jadi kita sambungkan yang perpenjuru tu. baik. Inilah kita punya daya paduan. Baik. Okey. Okey, daya paduan garisan di tengah-tengah. Kita punya F. Kita lihat lukisan. Okey, cikgu, Wah, boleh? cantiklah Nisa. Cantik. Warna-warni. Okey, baik. Okey, cuba Nisa ukur F tu berapa Baik. guna pembaris. Ikut cm ke cikgu? Ukur cm. Okey, membenarkan tadi 1 cm 2 Newton. Nisa ukur saya dulu ada berapa cm, nanti kita darabkan dengan 2. 4, 5. Saya dapat 7.5 cikgu. Okey, 7.5 lah macam ni. 7.5 baik. cm darab dengan 2 Newton, jadi Baik. akan dapat 15. 7.5 cm darab dengan mana tadi? Allah. 15 Newton. Darab dengan 2 Newton. Dapat 15 Newton. Kita darab. Baik. So ini kita punya magnitude daya paduan. Okey, belum selesai lagi. Kita Belum boleh lagi. cari arah dia. Arah dia, Arah baik. dia maksudnya kita cari sudut dia. Okey, Yunisa boleh guna jangka sudut. Kita gunakan jangka sudut Berapa dia punya untuk letakkan. sudut? Okey, saya daripada 60 darjah tadi, saya dapat dia cuma 25 30 darjah cikgu. Bukan cikgu 30 dapat ke? macam 20? mungkin cikgu ni tak ikut skala. 28. Nisa punya berapa? Saya dapat 20 jap. 28. Okey, 28 darjah. 28 darjah. Okey, boleh ke Nisa? Boleh. Boleh. 28 Okey, maksudnya darjah. tercapai lah ni. Tercapai. Okey. So maksud di sini Nisa boleh buat yang ini, tentukan magnitude daya, kita dapat jawapannya adalah 15 Newton dan arah dia adalah 28 darjah. 28 darjah. Jadi sekarang kita dah dapat dah jawapan bagi aktiviti kita yang kita lakukan bersama-sama. Murid-murid di rumah teruskan lakukan aktiviti pengukuhan. Kita nak rehat seketika. Ada lagi soalan cikgu. Cikgu nak bagi saya soalan? Boleh cikgu? Tak ada masalah. Boleh. Jom cikgu, kita lakukan bersama-sama. Tadi kita buat melukis kan? Baik. Yang ini kita buat macam dalam makmal juga. Oh, dalam makmal. Cikgu kita nak bawa guna makmal di sini. kit Okey, meja jom daya cikgu. vektor. Silakan cikgu. Okey. Apa yang ada di hadapan kita ni cikgu? Okey, ini adalah kit meja daya vektor. Baik. Okey, dekat sini ada tiga takal, takal A, takal B dan Baik. juga takal C. Okey. So Saya nak lihat lebih dekat lah cikgu. Boleh. Baik. Silakan cikgu. Okey. Dekat tengah ni dia ada satu rod logam. Oh, baik. Dekat tepi ni adalah gegelang logam. Gegelang logam. Sekarang ni Nisa tengok rod logam tu bersentuh tak dengan rod logam? Gegelang logam bersentuh tak dengan rod? Bersentuh di bahagian C cikgu. Ya, bersentuh di bahagian C. Sekarang ni kita nak cari magnitude daya paduan. Baik. Kita tengok pada takal C. Okey, bermaksud kat sini kita nak pastikan gegelang logam ni tak bersentuh dengan rod logam. Baik. Jadi cikgu perlu buat apa? Cikgu perlu Tambahkan. letakkan pemberat. Ya. Baik. Kita tambahkan pemberat. Kita tambahkan pemberat. Okey, belum Baik. gerak lagi. Baik. Tak bergerak lagi. Maknanya selagi tak bergerak kita tambah lagi ya cikgu. Ya. Okey, cuba dia dah Nisa bergerak. buat. Dia dah bergerak. Gelung di bahagian tengah tu jap saya periksa. Dah tak bersentuh cikgu. Bermaksud kat sini inilah nilai daya kat sini lah. Baik. Kat sini ada 300 gram bermaksud 3 Newton lah kalau kita bagi kepada daya lah. Baik. Okey, yang ini 150 gram, ni 150 gram, yang ini 300. Maknanya dua daya yang bergabung nak kena sama ratakan dengan daya yang di belah sana supaya gegelung yang di tengah ni tidak bersentuh dengan rod besi. Oh, macam Yang tu. inilah kita punya
magnitude daya paduan. Baik. Maksudnya kalau kita tak lukis, kita boleh guna ni. Kalau saya nak jelaskan daya paduan ke arah C, betul tak cikgu? Betul. Wah, murid-murid di rumah macam mana? Dah faham dah. Kita dah belajar buat kira-kira. Kita dah tengok ni papan paduan vektor bersama-sama. Jadi jom kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Kena tambah kat sini. Didik TV KPM. Wah, ada kereta kawalan jauh lah. Kita bergerak ke depan. Okey. Kita bergerak ke belakang. Alamak. Okey. Ke depan, belok kanan. Ni belok kiri. Kita belok kanan pula. Ke depan, belok kanan. Jangan jatuh. Nisa main apa tu? Cikgu, alamak, kita dah kembali ke slot menengah atas bagi mata pelajaran fizik bersama saya Nisa K dan Cikgu Izian. Cikgu, tak adalah sambil-sambil berehat tu mainlah kereta permainan ni. Tapi kan cikgu, bila saya tengok kereta tu bergerak ke depan, ke belakang, mesti ada pelbagai arah kan cikgu, pelbagai gerakan. Macam mana kita nak kira daya paduan kalau pelbagai gerakan ni cikgu? Okey, sebelum tu Nisa kena tahu apa Baik. daya yang bertindak. Okey, sekarang ni kereta kawalan jauh ni dalam keadaan pegun. Baik. Tak bergerak kan? Okey, ada daya yang bertindak ke atasnya. Okey, supaya dia statik atas kedudukan tu. Baik. Iaitu yang pertama adalah daya R lah, tindak balas normal daripada Tindak balas permukaan meja. Baik. Okey, permukaan meja. Kat meja. Okey, di sinilah macam ni. Okey, tapi dekat bawah pun ada juga. Ada juga? Dekat bawah ni adalah dia punya berat. Okey, bermaksud di sini bila dalam keadaan pegun, dia ada daya tindak balas normal daripada permukaan meja dan yang ke bawah adalah berat dia. Berat dia. Baik. Jadi dua nilai ni sama. Jadi di dalam keadaan pegun lah. Baik. Okey, cuba Nisa buat kereta ni bergerak dengan laju seragam. Mungkin boleh gerak dia Laju sama seragam. je, tak laju sangat. Baik. Okey. Laju seragam kita cuba sikit je. Okey. Dia bergerak ke mana Nisa? Dia gerak ke depan. Okey. Bermaksud kat sini ada lagi daya pula bila dia bergerak. Satu daya ke depan iaitu Ke depan. daya tujahan enjin. Tujahan enjin. Okey. Baik. Yang ke belakang ni agak-agak apa yang tayar dengan bawah ni? Daya mengundur, geseran. Ya, daya geseran. Okey, daya Baik. geseran ataupun daya seretan panggil Okey, jadi atas pun masih ada juga. Baik. Atas bawah pun masih ada juga. Tapi yang membuatkan dia bergerak adalah yang ke depan dengan yang ke belakang ni. Ke belakang. Okey. Kalau Nisa gerakkan dengan cuba ambil tarik sini. Baik. Pecut sikit. Belakang Pecut sikit. Okey. Risau ni nanti jatuh cikgu. Cikgu jangan kat ujung ya. Sambut. Okey, cikgu sambut Terpecut. Alamak, cikgu. Baik. Bila memecut pula, bermaksud kat sini daya tu tak seimbang. Daya sebab Nisa tekan kuat kan, maksudnya daya paduan enjin, daya tujahan enjin tu lebih besar daripada daya geseran. Sebab tu dia memecut. Baik. Okey. So inilah 3 gerakan daya yang kita nak belajar. Okey, jom cikgu. Okey. Saya nak tahu dengan lebih lanjut ni. Silakan cikgu. Okey. Seterusnya adalah kita belajar dulu gambar rajah jasad bebas. Okey, gambar rajah jasad bebas ialah gambar rajah yang menunjukkan semua daya yang bertindak ke atas objek itu sahaja. Baik. Contohnya yang cikgu labelkan anak panah tadi. Okey, ataupun kita tengok satu objek di sini dulu. Buku di atas meja. Okay, Baik. buku di atas meja ada daya yang pertama adalah daya R, iaitu tindak balas normal, dan W berat. Okey, tindak balas normal dari meja, permukaan meja. Kemudian W adalah berat buku. Baik. Okay, disebabkan buku ini dalam keadaan pegun, tak bergerak, bermaksud R di sini sama dengan nilai W. Nilai R sama dengan nilai W. Okey, gambar seterusnya ni macam kereta kawalan jauh tadi. Dia bergerak. Ada 4 daya yang bertindak. Yang pertama, tujahan enjin. Baik. Cikgu label sebagai T lah. Okey, kemudian antara tayar dengan permukaan jalan iaitu daya geseran. Cikgu label sebagai FR. Okey, daya ke atas adalah tindak balas normal dari permukaan jalan. Baik. Okey, dan yang ke bawah adalah Berat kereta. Berat kereta. Okey.
Okey, kalau lagi satu pula gambar roket. Roket bergerak ke mana Nisa? Ke atas. Okey, roket bergerak ke atas. So ada yang daya yang bertindak ke atas, iaitu tujahan enjin Baik. roket. Okey, yang ke bawah pun ada juga. Okey, yang ke bawah adalah rintangan udara dan juga berat roket. Okey, maksudnya kalau roket tu nak keluar daripada atmosfera kita, tujahan enjin roket tu kena lebih daripada rintangan udara dan berat roket. Baik. Okey. So daripada aktiviti tadi, cikgu ulaskanlah di sini. Okey, tadi kita dah buat aktiviti objek dalam keadaan pegun, iaitu kereta dalam keadaan pegun. Baik. Kereta dalam keadaan pegun bermaksud hal laju sini adalah Kosong. sifar. Sifar. Okey. Pecutan pun sifar. Daya paduan Sifar juga. Bermaksud kat sini R dan W ni berat Sama. kereta sama dengan tindak balas normal R. Baik. Okey. Situasi yang kedua, bergerak dengan hal laju seragam. Hal laju seragam bermaksud hal lajunya mala, tak berubah. Dia tak ada pecutan. Pecutan sama dengan sifar. Daya paduan sama dengan sifar juga. Oh. Okey. Jadi di sini kita boleh nampak R ni nilai dia sama dengan W. Okey, W sama dengan R. Okey. FR ni sama dengan nilai T. Baik. Sebab dia bergerak dengan hal laju mala ataupun hal laju seragam. Okey, seterusnya bila kita pecutkan ataupun objek bergerak dengan pecutan seragam, hal laju semakin bertambah. Ya. Pecutan tak sama dengan sifar. Okey, daya paduan pun tidak sama dengan sifar. Bermaksud ada daya paduan, sebab tu dia boleh bergerak ke depan. Ya. Okey, berat kereta di sini R masih sama nilainya sebab kereta bukan bergerak ke atas. Kereta bergerak ke depan. Ke Jadi depan. R dengan W masih sama nilai dia. Okey. So, tapi yang berbeza adalah tujahan enjin T. Tujahan enjin T lebih besar daripada daya geseran. Barulah dia boleh memecut. Baik. Okey. So, jadi daya paduan kat sini kita boleh nampak dari F, T tolak FR. Maksudnya tujahan enjin ni lebih besar, dia tolak dengan FR lah. Okey. Okey. Boleh Nisa? Boleh. Murid-murid di rumah bagaimana? Boleh ya? Boleh semuanya. Jom Okey, cikgu. kita nak buat aktiviti ni. Jom. Okey, aktiviti ni kita guna drone pula, tapi bukan drone yang betul lah. Ya. Gambar rajah drone. Baik. Okey, mula-mula sekali kita kena lukis dulu gambar rajah jasad bebas untuk drone. Okey, yang pertama dalam keadaan pegun ataupun enjin dimatikan. Okey, bila dalam keadaan pegun, ada dua daya yang bertindak ke Ya. atas drone. Boleh jawab? Daya ke atas adalah daya tindak balas normal. Dan daya yang ke bawah adalah berat drone Ya. tersebut. Betul. Betul ya? Okey. Okey, R dengan W. R dan W. Okey, ada pecutan tak? Tak ada. Jadi nilai dia sifar. Okey, betul. Nilai daya paduan ada tak? Kalau pecutan sifar, daya paduan sifar lah kan cikgu kan? Betul. Baik. Okey, perbandingan antara daya-daya yang bertindak. Hubungan dia apa? Perbandingan dia R sama dengan W. Tindak Ya. balas normal sama dengan berat drone. Ya, betul. Baik. Okey. Okey, ini untuk pergerakan yang pertama iaitu pegun. Okey, Pegun. gerakan yang Baik. kedua bergerak ke atas dengan pecutan seragam. Okey. Okey, yang ini kita pecutan dulu. Bila pecutan maknanya dia gerak ke mana Nisa? Ke atas. Ke atas. Okey, Ke daya atas. yang bertindak ke atasnya ada daya apa? Tujahan drone tu dia ni atas. Fium ni atas. Okey, tujahan drone. Baik. Ke Kalau bawah? daya ke bawah, rintangan angin. Betul tak murid-murid? Kita semak. Ya, W juga dengan rintangan udara pun boleh Rintangan juga. udara, ya. Okey. Okey, jadi ada pecutan tak? Ada cikgu. Okey, pecutan tak sama dengan Jadi sifar lah. tak sama dengan sifar. Nilai Bagian? daya paduan pun tak sama dengan sifar. Dan Okey. perbandingan ni tujahan drone lebih besar daripada berat drone. Betul. Berbesar. Betul ke? Betul. Sebab dia naik ke atas kan. Kalau dia turun bawah, baru berat tu lebih besar daripada tujahan. Baik, okey. Okey. Seterusnya adalah terus bergerak dengan hal laju seragam. Hal laju Okey, terus bergerak seragam. dengan hal laju seragam. Baik. Okey, macam ni. Biasa tujahan drone arah ke atas, kita labelkan Okey. R, dan berat drone ataupun rintangan udara W. W berat. Kita labelkan Bawah. W. Baik, nilai Okey. pecutan A. Ada tak pecutan? Kalau seragam tak ada, jadi sifar. Ya. Sifar. Kalau daya paduan pun sifar juga. Tujahan drone perbandingannya sama dengan berat drone.
Betul cikgu? Kita simak. Betul. Tujuan drone sama dengan berat drone W. Baik. Murid-murid okey. macam mana? Sama jawapan? Samalah jawapan kita murid-murid. Bagus mereka ni cikgu. Okey cikgu. Sekarang dah faham dah. Semua sekali kita dah faham kalau dia pegun, kalau dia bergerak, kalau dia ada had laju seragam. Jadi diharapkan murid-murid di rumah pun dapat menjawab dengan baik. Saya percaya cikgu mereka semua dapat menjawab dengan baik. Baiklah murid-murid, kita nak rehat seketika sebelum kita sambung sesi pembelajaran kita. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Mana? Didik TV KPM. Murid-murid kembali menonton slot menengah atas di saluran Didik TV KPM bersama saya Nisa K dan Cikgu Izian. Hari ini kita belajar tajuk daya paduan bagi mata pelajaran fizik dan banyak dah kita belajar tentang topik ini. Tapi Cikgu, macam mana kita nak menyelesaikan masalah ataupun soalan-soalan yang keluar nanti? Kalau buat latihan ke peperiksaan ke macam mana Cikgu? Okey. Jom kita cuba buat soalan pula. Okey Cikgu. Okey. Mari murid-murid di rumah, jom kita lakukan bersama-sama. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, Raja 1 menunjukkan daya tujuan T dan Baik. daya seretan R yang bertindak ke atas sebuah motosikal dan penunggang motosikal. Jumlah jisim motosikal dan penunggang ialah 240 kg. Okey, daripada gambar Raja kita boleh lihat ada dua daya iaitu daya T dan juga R. Baik. Okey, pada awalnya kedua-dua T dan R mempunyai magnitude 2800 Newton. Okey, sini T 2800 Newton. Baik. R juga 2800 Newton. Baik. Okey. Jadi bila sama, uraikan keadaan gerakan motosikalnya. Bila sama ya cikgu ya. Okey. Saya rasakan cikgu. Saya cubalah ya cikgu ya. Cuba. Okey, saya cuba. Okey, daya paduan dia kita dah dapat F adalah 2800 Newton. T 2800, Okey, R T. 2800. R 2800 juga. Jadi bila sama, dia sama dengan sifar lah ya cikgu. Ya, betul. Kita tengok. Okey, jadi daya paduannya. Baik. Daya paduan T tolak R ataupun R tolak kita ambil T yang depan lah. T yang T. 2800 tolak 2800 dapatlah Sama dengan sifar Newton. Baik. Jadi Okey, jadi kuraikan keadaan gerakan motosikal. Sekejap. Bila daya kita sifar, maka A adalah sifar lah kan cikgu kan? Sifar. Sifar. Jadi kenderaan motosikal tu bergerak dengan hal laju seragam. ya, betul. Bergerak dengan hal laju seragam. Okey. Baik. Okey, seterusnya. Boleh jawab. Kemudian Soalan seterusnya. T tadi ditambah kepada 3400 Newton manakala R tidak berubah. Okey, T yang ni kita tambah dia. Tambah Jadi maknanya 3400. Kalau okey. kita tolak dengan yang asal tadi 2800. Ni 2800. Baik. Kita tolak jadi 600 Newton cikgu. Okey, kita tengok. Betul tak? Ya, Kita semak. 600 Newton. Betul. Okey. Okey, hitungkan pecutan. Okey, ni tadi cikgu tak sentuh hitungkan pecutan. Baik. Kalau murid-murid masih ingat, waktu tingkatan 4 kita dah belajar pecutan ataupun daya rumusnya adalah F sama dengan MA. Okey, ini adalah hukum gerakan Newton yang kedua. Baik. Okey, F kita dah ada. Baik. M kita dah ada belum? M kita tak ada cikgu. Cuba tengok dekat atas soalan tu. Darjat yang pertama yang patah balik Patah sini. balik, Okey, kita cikgu ada- patah balik ya. Ni. Kita ada ni. Oh, 240 240 kg. kg. Okey. Okey. Jadi M 240 kg, F dah kg. ada. Boleh tak kita nak cari A? A Guna rumus F sama dengan M A. Okey. Okey. Saya kira Okey, cuba, cikgu cuba. ya. Okey, A sama dengan kita bawa F dibagi dengan M. Jadi kita ada 600 bagi 240 sama dengan saya congak sikit 2.5 M.
2.5. M sama dengan 2.5. Ya, 2.5. Unit jangan lupa meter. Meter Kuasa S kuasa negatif 2. S kuasa negatif 2. Baik. Okey, mudah je kan? Boleh cikgu, boleh ikut. Murid-murid di rumah boleh ya? Jawapan sama. Baik, jom cikgu kita teruskan. Kita terus pada soalan yang kedua. Okey, soalan kedua, Raja menunjukkan seorang penerjun dengan payung terjun yang baru dibuka untuk menghasilkan daya rintangan 8960 Newton. Okey. Jumlah jisim penerjun dan payung terjun ialah 80 kg. Okey, ini cikgu bagi ni dululah. Ini dia punya M ataupun jisim. Okey, ini dia punya daya rintangan. F. Daya ke bawah tu lah, daya rintangan. Baik, okey. Pecutan graviti diberi 9.81. MS kuasa negatif 2. Baik. Kita tengok pada soalan. Berapakah daya paduan yang bertindak ke atas penerjun dan payung terjun? Okay, sebelum kita kira daya paduan, kita kena tahu dulu daya yang bertindak ke atas penerjun ni. Baik. Okey, ke bawah. Dan ada tak daya ke atas? Ada? Ada rintangan juga. udara. Okey, kita tengok Sekejap tengok ni. Okey, mula berat sekali dia. daya yang ke bawah adalah berat. Berat. Okey, berat kita boleh kira. Murid-murid mungkin kalau lupa, rumus untuk berat adalah mg. Ni kita dah belajar waktu tingkatan 4, iaitu M kita punya jisim, G kita punya pecutan graviti. Baik. Pecutan graviti tadi cikgu beri adalah 9.81. 9.81. Jadi 80 kg tadi darab dengan 9.81 sama dengan 784.8 Newton. Okey, itu dia punya berat. Baik. Okey, seterusnya kita nak cari daya paduan. Daya paduan. Okey, daya paduan kita. Okey, macam tadi yang ke bawah adalah W. Yang ke atas tadi adalah dia punya rintangan kan? Baik. So, jadi 784.8 kita ambil yang W ni tolak dengan yang rintangan rintangan tadi ke atas tu. 8,960. Ya, 8,960 akan dapat negatif 8175.2 Newton. Okey, murid-murid jangan risau kalau nampak negatif ni. Negatif ni menunjukkan arah sebenarnya bukannya salah pun. Baik. Okey, bermaksud di sini daya paduannya adalah 8175.2 Newton. Baik. Pada arah ke atas. Okey, maksudnya kalau kita ambil ke bawah tu positif, ke atas tu negatif. Okey, jadi iaitu bertentangan dengan arah gerakan. Jadi kita dapat nilainya negatif. Okey. Boleh Nisa? Boleh. Murid-murid ikuti setakat ini. Jom kita teruskan. Okey, kita dah dapat F, daya paduan dah dapat. Nak cari pecutan pula. Baik. Ingat rumusnya apa? A sama dengan F sama dengan MA. Okey, F sama dengan MA. Boleh dapat A, F per M lah. A, F per M. Jadi F dah ada negatif 8175.2 bahagi dengan M kita tadi 80 cikgu. Betul. 80 jadi A sama dengan 12. Okey. 102.19 ms negatif kuasa negatif 2. Ya, betul. Betul ni. Okey, nilai negatif tu jangan risau sebab dia bertentangan dengan arah gerakan. Baik, maknanya kalau nampak jawapan alamak negatif, tak perlu takutlah ya cikgu. Tak perlu. Itu menunjukkan arah. Baik. Okey. Jadi kalau tengok kan pecutan dia tu 102. Banyak besar tak? Besar cikgu. Maknanya dia ada tujahan ke bawah. Dia sangat laju lah. Jadi sangat laju turun. Cuba kita tengok soalannya. Huraikan gerakan penerjun selepas payung terjun dibuka. Mula dia sangat laju, tapi bila dibuka dia jadi perlahan. Jadi penerjun mengalami nyah pecutan yang besar dan hal laju dia semakin berkurang lah. Kalau tak ada payung terjun dia terus dia jatuh cikgu sebab bumi kita ada graviti. Bila ada payung terjun tu, bila ada rintangan, dia akan lebih perlahan turun dan selamat mendarat. Betul cikgu? Betul. Okey, baik. Boleh ke Nisa? Boleh, murid-murid. Boleh ya? Jom kita teruskan. Okey, ada lagi satu soalan. Ada lagi satu soalan. Jom cikgu. Okey. Raja 3 menunjukkan satu bongkar logam berjisim 600 gram. Baik. Okey, ni kita tulis siap-siap. Ni adalah M. Okey. Yang tergantung dengan neraca spring di dalam sebuah lift yang pegun. Okey, lukiskan gambar raja jasad bebas bagi bongkar logam. Okey, kalau nak lukis gambar raja jasad bebas, kita lukis atas soalan saja. Ada berapa daya? Mula sekali Nisa tahu apa daya yang ada? Daya ke atas. Okey, ke atas. Tindak balas normal.
Dan berat. Okey, Berat. tak apa. Bawah dia. Bawah beratnya. Okey, jap. Bawah berat Okey. Yang atas ni kita tak panggil tindak balas Oh, normal. tak. Okey, Tindak balas baik. normal tu kalau dia bersentuhan dengan permukaan. Contoh meja ke, duduk ke. Okey. Jadi yang ini adalah tegangan neraca spring. Maksudnya dia ada tali kan kat situ. Baik. So ini adalah tegangan dia lah. Okey, kita label T. Okey. Baik. So dah lukis atas dengan bawah. Baik. Ikutlah, pastikan label. Okey. Soalan seterusnya. Cikgu, kalau saya tak letak label, cikgu, apa yang akan berlaku? Kuranglah markah. Kurang markah. Rugi dah dekat situ. Jadi label jangan lupa ya murid-murid. Okey, cikgu, soalan seterusnya. Okey, berapakah bacaan neraca spring apabila lift mula bergerak ke atas dengan pecutan 0.90? Okey, sekarang ni bacaan neraca spring tu adalah kita punya daya yang kita label sebagai tegangan T kan? Baik. Okey. Kemudian kita punya pecutan ni adalah A. A. Okey. Dan A. Jadi kita nak cari T. Okey, kita guna rumus F sama dengan MA jugalah. F sama dengan MA. Baik. Okey. So kemudian kita dah beri jisim bongkar adalah 600 gram. 600 gram kita kena tukar kepada kg adalah 0.6 kg, iaitu Baik. bahagi dengan 1000 lah. Baik. Okey, kemudian berat bongkar kita dapat adalah 0.6 darab dengan 9.81 dari rumus W sama dengan mg akan dapat berat 5.89 Newton. Baik. Okey, bongkar tu bergerak ke atas dengan suatu pecutan. Jadi daya paduan tu adalah ke arah atas. Baik. Okey. Jadi guna rumus F sama dengan MA. Kita F punya tu T ni tolak dengan tolak W dengan lah W. sebab dia gerak ke atas. Sama dengan MA. Okey. So kita nak cari T. W ada saya dah kan? dapat 5.89. Okey. M kita 0.60 darab 0.92 untuk A. Okey. Kemudian A kita pindahkan, cikgu boleh? Pindahkan Boleh. yang negatif tu ke belakang. Saya dah kira-kira 0.552 tambah 5.89. Maknanya daripada negatif kat depan, dia pindah ke belakang, dia jadi tambah. Dapatlah 6.442 Newton. Okey. Baik. Boleh Cikgu? Saya boleh. Baiklah. Soalan ni dah jawab. Saya rasa murid-murid di rumah pun dapat menjawab dengan baik. Kita pun dah belajar banyak tentang topik kita pada hari ini. Sedikit kesimpulan daripada Cikgu Izian, cikgu, sebab kelas kita sebenarnya dah nak habis. Silakan cikgu. Okey, cikgu rasa anak murid-murid rasa susah untuk tajuk ni. Sebenarnya daya paduan memang kita abstrak, tak nampak, tapi menggunakan alat-alat ataupun bahan bantu mengajar yang ada di laman web Delima KPM, adik-adik boleh ulang kaji, boleh nampak daya-daya yang kita tak nampak menggunakan mata kasar kan. Baik. Okey, boleh gunakan sepenuhnya dan boleh faham daripada maklumat-maklumat ataupun sumber-sumber yang terdapat di dalam Delima. Baiklah, murid-murid jangan lupa portal Delima untuk bahan latihan pengukuhan. Bagaimana dengan prestasi saya, cikgu, selaku murid cikgu pada hari ini? Prestasi Nisa memang memuaskan cikgu. Alhamdulillah. Tapi hadiahnya adalah Nisa boleh main Wah. kereta kawalan jauh sesuka hati. Dah dapat jawab soalan, barulah kita boleh bermain. Baiklah murid-murid, terima kasih kerana menonton Didik TV KPM. Saya Nisa K. Terima kasih Cikgu Nur Izian Saleh dari SMK Teluk Panlima Garang, Kuala Langat, Selangor. Dan terima kasih jurubahasa isyarat kita hari ini, Cikgu Kulina dari SMK Sultan Abdul Samad, Petaling Jaya, Selangor. Murid-murid di rumah, teruskan menonton saluran Didik TV KPM. Saya Nisa K. Kita jumpa lagi.